ألسنتنا يفقهوا قولنا أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan ahli jawatan kuasa, Tuan Datuk, tuan-tuan, puan-puan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita bertemu menggantikan semalam saya tak dapat. Jadi malam ni saya nak sambung balik, sambung semula apa berkaitan dengan praktikal solat sempurna, buku yang dikarang oleh Ustaz Muhadir Jul. Macam biasa tuan-tuan, mana mula saya pun tak ingat dah. Ada ingat tak? Pokok kat saya lah tuan-tuan. Kita tengok tuan-tuan, sebelum nak masuk pada cerita praktikal solat, macam mana nak angkat takbir, macam mana niat berdiri tegak, apa semua kan, kita tengok dulu asas tu ataupun adab-adab berkaitan dengan perkara-perkara sebelum kita memulakan solat. Kemudian dia ada cerita ketika hendak memulakan solat dan lebih kurang lah, ya. Kita tengok dulu sebelum memulakan solat. Disebut dalam ni ada 5 perkara yang kita kena jaga-jaga, iaitu berkaitan dengan syarat-syarat sah solat. Syarat yang pertama iaitu suci daripada hadas kecil dan besar. Kalau tak selesai bab hadas kecil ataupun hadas besar, semayanglah berapa rakaat pun, semayanglah banyak kali mana pun tuan-tuan, tak selesai. Kerana itu Nabi ceritakan berkaitan dengan hamba Allah yang diazab dalam kubur, khusus khas kerana masalah istinja, tak selesai masalah istinja. Jadi antara syarat sah yang pertama dalam kita nak memastikan solat kita sempurna sah ialah memastikan suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Kemudian suci tempat solat kita. Tadi kita, badan kita, kemaluan kita. Ni yang kedua, suci tempat solat kita. Ada orang semayang kat tandas tuan-tuan, ya? Ada prof. Okay, Arab lagi lah besok semayang dekat tandas. Bukanlah dalam jamban tu, tapi luar jamban tu. Yang luar jamban tu semayang. Aduh, kita kat sini pun ada tuan-tuan. Kat Senayan tu ada. Di Malih pergi masjid jauh dalam Ustaz dia ada. Semayang di depan tandas tu tuan-tuan. Kan tandas Senayan tu kan jauh. Jadi tandas tu bersih pula. Semayang di situ. Semua tu menjadikan masalah. Badan kita, tempat, termasuk jugalah pakaian kita. Pakaian, pastikan pakaian kita bersih daripada sembarang najis. Kemudian yang ketiga iaitu mengetahui masuknya waktu solat. Ini kita dah bincang dalam qaul utam kitab sebelum ni kan. Kalau tak pasti, tunggu dulu kan, tuan-tuan. Kadang-kadang
nama ni, handset kita ni tak betul. Kadang-kadang TV ni tak betul kan. Jadi eloklah dilewatkan sikit untuk memastikan betul-betul masuknya waktu solat. Lagi azan kan, azan buka puasa. Bilal nak copek kan, 5, 4, 3, 2, tak sampai 1 dah Allahu Akbar kan. Dia lapar kan, kita pun lapar. Dipastikan betul-betul masuknya waktu baru kita sembahyang. Dan yang keempat, menutup aurat dengan sempurna. Lelaki boleh tak tuan-tuan pakai, kan sekarang ni orang trend naik basikal kan, 120 kilo, 130 kilo dia mengayuh basikal 4 jam, 5 jam. Ada tu satu hari gaya basikal tuan-tuan. Macam mana dia sembahyang? Boleh tak dia sembahyang pakai pakaian dia tu? Kan orang naik basikal tak ada pakai geboy-geboy tuan-tuan. Pakai geboy-geboy tak boleh tu kan, tak boleh, tak kono dengan adat naik basikal. Kan dia pakai pakaian macam pakaian wonang tu, fit dia baju kan, seluar pun kotak dia tuan-tuan, tersambul dia. Boleh ke tak boleh tuan-tuan? Tuan-tuan pergi berenang sembahyang pakai pakaian renang, boleh ke tak boleh? Dan itu semua kena ambil perhatian lah. Pastikan kita tutup aurat dengan betul. Boleh tuan-tuan kan? Boleh. Orang naik basikal tu sembahyang pakai tu, laki boleh. Dia yang penting dia menutup keseluruhan tubuh yang sepatutnya dia tutup. Yang kelima, menghadap kiblat. Ini 5 perkara yang dia diminta kita pastikan, iaitu merupakan syarat sah solat. Dan kita jaga ni, selesai satu masalah. Yang kedua, perihal yang kedua berkaitan dengan sebelum memulakan solat, diminta kita, penulis Ustaz Mahathir Jun minta kita ambil berat tentang sutrah, tentang penghalang. Menghalang. Sutrah adalah sesuatu yang diletakkan di hadapan orang yang sedang solat, iaitu musalli, supaya dapat menghalang orang lain daripada melintasi orang yang sedang solat itu. Ada setengah-setengah orang dia sembahyang dekat tiang. Ada setengah orang dia sembahyang menghadap tembok. Ada setengah orang dia letak kursi, dia letak rehal, dia letak beg, apa-apalah tuan-tuan yang dikatakan sebagai penanda aras supaya orang lain tak melintasi depan dia. Kenapa? Dia kata satu tujuan untuk kita meletakkan sutrah ni, penghalang ni, ialah untuk menjaga orang lain daripada lalu lintas. Yang kedua, iaitu dia kata ini salah satu sebab ataupun salah satu usaha nak memastikan kita orang yang sembahyang mendapat kekhusyukan. Ialah bila orang tak lalu lalang, orang tak lalu lintas, kuranglah kan, mata kita pun taklah melilau, hati kita pun taklah bercakap. Semua tu menjadikan musalli, itu orang yang sembahyang, dapat menumpukan perhatian, dan itulah salah satu usaha untuk mendapatkan kekhusyukan. Lepas sembahyang tengah-tengah tu tuan-tuan, lintih daripada sini nak ke setua nak ke sini, budak-budak berlari, macam-macam lah kan, macam-macam. Jadi semua tu menjadi halangan untuk mendapatkan kekhusyukan dalam sembahyang. Dia bagi contoh antara benda yang sesuai untuk kita jadikan sebagai sutrah halangan ni. Apa dia tuan-tuan? Pertama dia kata tiang, macam saya kata tadi lah, tiang. Kemudian tembok, dinding. Kemudian meja ataupun rehal ataupun beg, ataupun yang terakhir
garisan. Inilah garisan soft ni lah, ya, garisan soft. Jadi tuan-tuan, kalau akhir ikhtiar kita untuk meletakkan sutra ketika kita semayang ialah duduklah dia soft sejadah tu, dia soft ni kan. Jadi garis soft yang depan kita tu, itulah menjadi sutra untuk kita. Kalau orang lalu sekalipun dia lalu melepasi soft tu tadi, okey lah, mana dia tak melalui depan kita. Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah wal yadnu minha. Apabila salah seorang di antara kamu solat, hendaklah dia solat dengan menghadap sutrah dan dekat padanya. Ini tuan-tuan, buatlah kan, buatlah, cubalah mana-mana beg kunci kereta ke, tasbih ke, salah tuan-tuan, benda yang menjadi apa, menjadi alat bantuan supaya orang tak melintasi depan kita sembahyang. Orang tu dosa satu hal lah, kita ni masalah tak mendapat kekhusyukan, dah payah dapat khusyuk, diganggu pula dengan lalu lintas yang apa, yang tak baik lah. Hadis Nabi SAW beritahu, "Law ya'lamul mar'u baina yaday musalli madza 'alayh, lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yaday." Itu sekiranya orang yang melintas di hadapan orang yang sedang solat mengetahui dosa yang ditanggungnya, nescaya dia memilih untuk berhenti selama 40, dan dalam ini disebut 40 tahun. Kenapa? Kerana itu lebih baik untuknya daripada melintas di hadapan orang yang sedang solat. 40 tahun tuan-tuan, sanggup tunggu. Kita hidup di dunia ni kadang-kadang tak sampai 40 tahun. Kalau sampai pun banyak bondo yang kita tak boleh tahan dengan 40 tahun. Mana ada orang boleh tahan tuan-tuan 40 tahun menunggu. Contoh tak ada. 40 minit menunggu pun sakit di hati tuan-tuan. Panik ya kan. Dulu saya nikah orang kan, dia bagi tentatif kat saya, Ustaz, ini apa, ini tentatif masa majlis nikah nanti, dia kata. Tak kisahlah tuan, bantai lah tentatif macam mana pun, tapi amaran dia pada saya tu, Ustaz jangan lambat pula ya, kata. Nampak kan, Ustaz jangan lambat pula, kata. Apalah, tak sabar kau, saya kata. Senyum dia. Saya pendek cerita tuan-tuan, hari kejadian dia tak tiba-tiba tuan-tuan. Tu kan sakit hati saya. Mengajar budak ni, saya kata. Tak ada lah kan. Dia dah bagi tentatif kat saya. So saya datang awal, tanya soalan bocor pula tu. Mam, kan tanya soalan bocor. Nanti Ustaz tanya apa nikah dia tu. Macam-macam kan orang punya genah dan agam. Dia menunggu sikit punya menunggu pun 10 minit dia tu kan, saya nunggu tu 15 minit ni saya nunggu orang tu pun sakit dia jiwa tuan-tuan. Dia bagilah minum ke apa pun tak selera tuan-tuan. Kan ini bayangkan Nabi beritahu kita sanggup menunggu 40 tahun kalau kita tahu siksa dan azab bagi orang yang melintasi depan orang sembahyang. Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa' fi nahri wa in aba falyuqatil fa innama huwa syaitan. Nabi beritahu tuan-tuan, apabila salah seorang daripada kamu salat menghadap sesuatu yang menutupinya daripada manusia menghadap sutra, lalu ada seorang ingin melintas di hadapannya, hendaklah dia menghalanginya pada lehernya. Kalau orang itu enggan, itu tetap hendak lalu juga, perangilah, tahanlah dia dengan kuat.
kerana dia hanyalah syaitan. Nabi beritahu tuan, hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Nabi beritahu bila kita dah buat sutra, kita dah buat halangan, penanda, ada orang lalu juga, Nabi beritahu tahan leher tuan-tuan. Macam mana nak tahan lah, pokok dia tuan-tuan lah. Jadi hadang betul-betul tuan-tuan. Orang tu dogil dia tuan-tuan, bogil juga. Nabi kata perangilah dia. Perangi, Nabi gunakan istilah falyuqatilhu. Perangilah. Kita kalau guna istilah perang, ganih tak ganih tuan-tuan. Tak ada. Kalau kita tak marah mana lah, tahan dia tu. Tengok sikit orang tu, dia kata kan. Itu ayat-ayat yang elok lah. Tapi kau pergi perangi orang tu, apa maksudnya memang satu kesalahan yang besar. Yang Nabi gunakan falyuqatilu, tahan dia, perangi dia. Kenapa? Kerana dia tu setan. punyalah besar dosa bagi orang yang melintasi depan orang sembahyang. Jadi tuan-tuan, macam mana keadaan pun kita, kalau boleh nak keluar sembahyang tu, pastikanlah orang belakang kita dah habis sembahyang kan, dah habis sembahyang. Kadang-kadang kalau tempat hentian lah, orang nak cepat keluar kan, itu yang selalu berlakunya, melintasi orang sembahyang. Dah tak boleh tu, duduklah balik kan, tak pun tunggulah kan. Nabi kata 40 tahun pun kita sanggup tunggu, ini sekejap saja kita perlu tunggu. Itu yang kedua tuan-tuan. Begitu berkaitan dengan sutra. Yang ketiga, penulis dia bawakan pandangan dia, iaitu mengalihkan barang-barang atau sesuatu yang ada di atas tikar sejadah, yang mana barang-barang tersebut boleh memasyghulkan mata dan kekhusyukan. Yang benda tu boleh menyibukkan mata kita dan mengganggu kekhusyukan. Contohnya handset lah, handset. Boleh letak handset tu tuan-tuan. Kalau saya pun kadang-kadang letak handset tu, tapi tutup lah kan? Tutup. Tak pun terbalik kan lah, tangkup kan, tak ada lah nampak kan. Ini kan kalau buka macam ni sayang mesej tu tuan, langsung habis tuan-tuan. Hani mesej tu habis tuan-tuan. Dah cepet-cepet, dah tak sampai nak berdoa, dah panggil balik. Semua tu mengganggu mata dan mengganggu kekhusyukan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, penulis dianjurkan kepada kita membaca doa sebelum memulakan sembahyang. Doa yang senang ya tuan-tuan, diajar ialah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Senang lah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan nak baca qul a'udzu birabbin nas ke, nak baca apa lah, istighfar 3 kali ke, boleh, tak ada masalah. Cuma dalam ni sama dianjurkan untuk kita baca Allahumma inni a'udzubika min syaitanil waswasah khanzab, iaitu ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada syaitan yang mewaswaskan bernama khanzab. Allahumma inni a'udzubika minasyaitanil waswasil khanzab, ya Allah, lindungilah aku daripada syaitan yang mewaswaskan, iaitu syaitan khanzab. Boleh kan amal lah, senang kan. Allahumma inni a'udzubika min syaitanil waswasatil khanzab. Ini 4 perkara yang penulis pengarang dicadangkan, dianjurkan kepada kita berkaitan dengan adab-adab ataupun perkara yang perlu kita ambil berat sebelum kita nak memulakan sembahyang. Dan antara yang penting tuan-tuan ialah persediaan kita nak memulakan sembahyang.
Ada orang tak bersedia kan, sambil leo je. Itu masalah. Jadi dengan kita lengkapkan 4 perkara ni dan apa-apa yang tuan-tuan rasakan sesuai, insya-Allah sembahyang kita jadi sembahyang yang sempurna, jadi sembahyang yang terbaik. Itu berkaitan dengan cadangan ataupun anjuran penulis sebelum kita nak memulakan solat. Kemudian masuk pada cerita perkara yang perlu kita ambil perhatian ketika hendak memulakan sembahyang. Dia kata yang pertama, tuan-tuan, sebaik-baiknya mengulang-ulang istighfar. Mengulang-ulang istighfar. Jadi kita kalau lepas sembahyang sunat qabliyah tu dah baca doa, banyaklah istighfar. Nak menunggu iqamah dilaungkan, iqamah dilafazkan, banyaklah istighfar. Astagfirullah, 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 ya. Mudah-mudahan menjadi jalan dan cara untuk kita mendapat kesempurnaan dalam solat. Kerana apa dia kata juga, tuan-tuan, istighfar ni boleh mengosongkan hati daripada urusan-urusan dunia, dan istighfar ni juga boleh menghadirkan hati dan menenangkan jiwa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan istighfar sebelum kita nak menunggu sembahyang. Kalau ada masa lagi, tuan-tuan, sembahyang lagi, tambah lagi 2 rakaat, yang lagi 2 rakaat kan, tak ada masalah. Kalau tak, kalau 2 rakaat sahaja istighfar, tak pun selawat, ataupun doa lah panjang-panjang. Doa lah panjang-panjang. Itu yang pertama, iaitu ketika hendak memulakan solat. Yang kedua, penulis dia kata berdiri dengan tetap sambil memastikan jari-jari kaki lurus menghadap kiblat. Ini antara perkara yang dianjurkan. Istaqbilu sallallahu alaihi wasallam bi atrafi asabi'ihima qiblah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan ujung kedua-dua jari kaki baginda ke arah kiblat. Ini sunnah, tuan-tuan. Kalau kita boleh buatlah, tuan-tuan. Kaki tu macam ni lah kan, macam ni pula kan. Kaki apa orang panggil? Kaki apa panggil? Entah, tuan-tuan. Kitik orang panggil, kengkang orang panggil. Itulah. Kalau boleh kita luruskan kaki. Ini, tuan. Sikit-sikit bengkok biasalah kan. Tak terdaya dah, Ustaz. Ini mana-mana boleh lah, tuan-tuan. Itu yang Nabi SAW buat. Kenapa jari-jari kaki dihadapkan kiblat? Tengok, tuan. Penulis kata ketika mendirikan solat, zahir dan batin berpadu, iaitu bertawajuh, menumpukan sepenuh tumpuan hanya kepada Allah. Sebab itulah hati mesti ikhlas, dada menghadap kiblat, dan termasuklah jari-jari kaki lurus menghadap kiblat. Itu simbolik zahir, tuan-tuan. Simbolik batinnya kekhusyukan kita lah, ketenangan kita. Simbolik dari segi zahirnya, luarannya, iaitu fizikal kita. Dada menghadap ke hadapan, jari-jari pun menghadap ke hadapan. Itu menampakkan siap sedianya kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau askar, kalau berkawat, tuan-tuan, bengkok pencong kaki, tuan-tuan, agak-agak apa kono kat dia, tuan-tuan. Habis, tuan-tuan. Kena belasah lah dengan dia punya sajan itu, dengan pegawai warren itu kan. Tak kira lah dia ni kapten ke apa pun, tapi kalau kaki bengkok, tangan ni bengkok, tuan-tuan, tak, badan tak togak, leweh ya, habis, tuan-tuan. Sebab zahir dia tak menunjukkan siap sedianya dia
untuk aktiviti berkawat tu. Jadi Nabi SAW buat itu, hikmah dia, faedah dia untuk menunjukkan kepada kita siap sedianya Nabi untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kaki kita togak, badan kita togak. Ada orang sengit semayang tuan-tuan. Ji apa pula sengit? Saya togak lah dia tu. Ustaz pandang tak betul ni dia kata. Dia nak ngembang dia pandang tak betul. Padahal dia sengit. Tapi memang ada orang yang tak sadar dia berdiri sengit kan. Dia diri sendeng tuan-tuan. Kan? Tapi sebenarnya dia rasa dia berdiri togak. Tu tak boleh biar pola tu. Memang dah pencong macam tu, tak boleh biar pola tuan-tuan. Ini orang yang saja-saja malih, dia ponek, dia borekkan ke kanan. Dia ponek belah kanan, dia ponek dia borek belah kiri. Ini semua tak apa, mengganggu kita punya semayang kita. Jadi pastikan ya, selain daripada kekhusyukan hati, keikhlasan hati, penting untuk kita menzahirkan siap sedia kita, iaitu antara contoh yang dibagi, pastikan jari kaki kita lurus menghadap kiblat. Itu yang kedua tuan-tuan. Yang ketiga, dia beritahu ketika berdiri renggangkan kedua-dua kaki dengan sekadar sejengkal, iaitu ini yang disunatkan. Mana kata bagi perempuan disunatkan dirapatkan, laki kangkang sejongkal. Kalau kangkang sejongkal lebih kurang lah tuan kan. Tuan-tuan kira lah sendiri, jangan dikopit kan tuan-tuan. Itu perempuan sunat kopit. Ini perempuan nak terkangkang, laki kopit tuan-tuan. Apa orang dia tuan-tuan. Baru ni datang geng-geng tu kat masjid Senayan tu. Ini saya cerita tuan-tuan. Ini lakam pula kan, itu masalah tu. Kan habis saya kena ban kan ni. Boleh edit lagi Dia suruh lah Ustaz Nafal edit. Dia orang pakai macam tu kan, pakai macam perempuan. Rambut dia panjang, omeh rambut dia tuan-tuan. Pakai macam perempuan, bukan pakai macam lelaki, pakai macam perempuan. Bergambar sakan tuan-tuan. Kat masjid tu kan cantik kan, gambar sakan. Dia penggambar tu tengok keselamatan tu, tengok lelaki ke perempuan. Ni masalah ni kan. Bila tak meletakkan hak pada tempat Jadi saya pun tengok sekali pandang macam perempuan tuan-tuan. Dia tengok orang mana tak senang mana lah. Kalau perempuan ni tak lawa pun, kalau dia perempuan, itulah dia kan, perempuan lah. Ini kalau lelaki jadi perempuan, tak lawa, tak senengih dia jadi tuan-tuan. Macam mana ataupun tak semonggah lah kata kan. Mana yo tuan-tuan, yo agak lah. Tapi ciri-ciri lengkap. Saya pun ada ustaz seorang tu pergi lah buat jalan semua-semualah tuan-tuan. Nak pergi apa? Nak pergi sorgah tak berani. Kan dia kopit dia kan hampir tuan. Jadi dok bagi dokek-dokek yo kan. Memang itulah Johnny spesies kan, spesies pesen ni. Dia nak halau tak boleh halau tuan. Kalau perempuan betul-betul tak pakai tudung, kita boleh halau tak? Bukan boleh halau, kita boleh nasihat dia kan. Dik, akak, pergi pakai tudung kan. Awak tu Melayu Islam, pakai tudung. Ni walaupun tak masuk dalam masjid, dalam kawasan masjid, jadi pakailah tudung. Ini dia jantan tuan-tuan. Kita nak tegur macam mana? Kita nak tegur ni. Abang apa abang saya? Wago tuan-tuan. Abang apa ni buat elok-elok, rambut panjang kan, pakailah apa. Dia tak saya tak berani dah tuan-tuan. Kan dia logih saya kata tuan.
Pergi rela nak cakap kan ada security kan, pun macam tu lah, macam tu lah berlaku. Itu ni bila keadaan tadi saya tu dia hak tu tak diletakkan pada dompet. Lelaki jadilah lelaki kan, jadi kangkang lah sembahyang tu sikit. Kalau perempuan jadilah perempuan, complete lah sembahyang tu sikit. Kalau jadi macam tadi tu payah ya tuan-tuan, payah. Itu yang ketiga. Yang keempat, penulis selain daripada dianjurkan kita untuk merenggangkan kaki, menjarakkan kaki dan merapatkan kaki bagi perempuan, kita juga dianjurkan iaitu melihat pada tempat sujud. Yang nak mula sembahyang tu, nak lafaz niat tu, diri tegak, lafaz niat, kita pandang sampai sujud. Ada orang nak angkat takbir sampai dulu mata melilau tuan-tuan. Ada tu dah angkat takbir melilau tuan-tuan. Dah angkat takbir dah ni melilau mata. Macam-macam tu kan. Ini sunat hay'ah. Sunat hay'ah antara perkara yang disunatkan untuk kita buat. Jadi buatlah tuan-tuan. Dan dalam ni disebut sunat hay'ah ni seperti rambut bagi manusia. Kita orang, maaf tuan, orang tak berambut dengan orang ada rambut mana lagi cantik tuan. Fitrah orang berambut lagi cantik kan, fitrah walaupun ada orang kata tak ustaz botak lagi cantik, dia kata itu masing-masing lah. Tapi fitrah asal orang berambut lah cantik kan. Kemudian orang berambut tak sikat dengan orang rambut bersikat, mana elok? Orang rambut sikat lah elok. Walaupun orang kata tak sikat lagi elok ustaz, dia kata tak elok sikat ni, dia tu macam-macam lah. Tapi gambarannya macam tu lah. Sunat hay'ah ni dalam sembahyang. Kalau kita tak buat, kita ada rambut, kita tak sikat rambut, bias rambut tu tuan-tuan, boleh tak? Boleh tak ada masalah ada. Tetap jadi orang juga, tak ada berubah jadi lain tu. Tapi kalau kita sikat rambut, handsome lah, cantik lah. Jadi sembahyang macam tu lah. Kalau kita buat sunat hay'ah ni tuan-tuan, baca auzubillahi minasyaitonirrajim, baca doa iftitah, baca apa lagi tuan-tuan, pandang sampai sujud. Jadi perkara-perkara itulah yang menjadikan kesempurnaan dalam sembahyang kita. Lamma dakhala al-Ka'bah ma khallafa basaruhu mawdi'a sujudihi, iaitu ketika masuk ke Kaabah untuk solat, Nabi SAW tidak pernah memalingkan pandangan baginda dari tempat sujudnya. Nabi sampai macam tu sekali tuan-tuan. Kita nak semayang baru pandang tempat sujud. Nabi masuknya Masjidil Haram, masuknya tempat Kaabah nak semayang, dah tak pandang tempat lain dah tuan-tuan. Pandang tempat bawah, tunduk je untuk memulakan semayang. Itu masa harap lah tuan-tuan. Tengah semayang pun melilau mata lagi tuan-tuan. Mandang tak kono ke orang kan, tak kono ke kita tak nampak, tak kono ke orang tu yang kita nampak. Itu kerana Nabi SAW idza shalla taqta'a ra'sahu wa rama bi basaruhu nahwa al-ardi. Adalah Nabi SAW ketika solat menundukkan kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke tanah, iaitu tempat sujud. Ini sunnah tuan-tuan. Jika kita nak sembahyang, bukan masa sembahyang sahaja, sebelum sembahyang, nak memulakan sembahyang tu, kita dah boleh menumpukan pandangan dan perhatian kita pada tempat kita sujud. Ini tuan-tuan empat anjuran, cadangan yang penulis sarankan kepada kita untuk kita buat bagi memastikan kita mendapat kekhusyukan dalam sembahyang. Banyakkan istighfar, memastikan jari kaki kita menghadap kiblat, renggangkan kedua kaki, jarakkan sejengkal,
bagi lelaki, dan perempuan rapatkan, dan yang keempat melihat tempat sujud. Boleh ya tuan-tuan, nak kena rapadan boleh ya, cuma macam saya kata tadi lah, tak apa, tak sunnah lah, tak sunnah kan, tak sunnah, boleh ya. Dan kita masuk pula pada ketika solat. Ketika solat ni banyak sikit lah kan. Ketika solat ni dia mulakan kepada kita, iaitu berkaitan dengan berdiri. Ini merupakan rukun pertama. Rukun pertama solat, rukun pertama sembahyang. Apa dia tuan-tuan? Berdiri ataupun qiyam. Sebelum melafazkan niat, berdirilah dengan betul, itu tegak, tanpa bergerak-gerak untuk solat fardu bagi yang boleh berdiri, dengan cara meluruskan tulang belakangnya walaupun bersandar kepada sesuatu seperti tembok, iaitu rukun. Kenapa dikata macam tu tuan-tuan? Nak memastikan berdiri tegak, berdiri betul. Kerana bongkok tu tak berdiri betul. Jadi dia sarankan, dia cadangkan untuk kita berdiri betul, sekalipun kita terpaksa bersandar pada sesuatu, untuk memastikan kita berdiri dengan tegak dan kita qiyam dengan betul. Jadi ambil perhatian tuan-tuan berkaitan dengan berdiri betul. Jangan macam saya kata tadi, jangan sengit sebelah, jangan sengit ke kanan, ataupun bongkok bona ko, terlontang bona pun tak boleh tuan-tuan. Jaga. Itu rukun sembahyang. Jadi berdiri betul. Yalah, ada pandangan kata berdirilah, selagi orang mana berdirilah, itu kan. Hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah kamu segala solat fardu dan solat wusta, solat asar, dan dirilah wa qumu lillahi qanitin, dan dirikan dia kepada Allah dengan penuh pengharapan. Bagi orang yang mengharapkan sesuatu, bagi orang yang bersungguh sesuatu, di dunia lagi kita dah berdiri tegak kan. Kita nak jumpa orang, nak minta sesuatu, ada apa kita bengok-bengok dia berdiri tuan-tuan? Tak boleh, tak boleh. Jadi pengharapan itu dizahirkan dengan apa? Berdirinya dengan tegak, dengan betul. Baru nampak dia punya kesungguhan dan pengharapan. Kanat Abi Bawasir fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam anis salat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, salli qa'ima fa in lam tastati' fa qa'ida fa in lam tastati' fa'ala janab. Iaitu aku pernah terkena penyakit buasir. Lalu aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang cara menunaikan solat. Lalu baginda bersabda, solatlah berdiri. Jika kamu tidak mampu, maka duduk. Jika kamu tidak mampu, maka solatlah di atas rusuk, iaitu mengiring di sebelah rusuk kanan. Mana kata orang yang sakit sekalipun tuan-tuan, Nabi bagi tahu first semayang tu berdiri. Tak ada Nabi bagi tahu sakit, duduklah. Nabi bagi tahu berdirilah semayang. Ya Rasulullah, aku sakit buasi. Rasulullah kata solatlah berdiri. Tak boleh duduk, tak boleh mengiring. Itu menunjukkan kesempurnaan sembahyang tu ialah salah satu berdiri. Berdiri. Sampai kan orang sakit mengadu pada Nabi pun, dia kena bawasir, kena buasir pun Nabi suruh berdiri. Tapi tak adalah mandatori kan, tak adalah mandatori. Tak boleh berdiri, duduklah. Orang buasir mana boleh duduk tuan-tuan kan? Diri tak boleh, duduk apa tak lain. Dia kena ngiring lah, ngiring ataupun bagian itu. Ditambah matan hadis tadi tu, fa illam tastati' fa mustalqiya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka jika kamu tidak mampu, maka solatlah dengan berbaring. Tak boleh ngiring juga tuan-tuan,
baring. Dan kerana itulah Allah tidak membebankan seseorang melainkan mengikut kemampuan. Ijma' ulama' mengatakan, secara ijma'nya bersepakat tentang perlunya berdiri betul dalam solat fardu. Jadi tuan-tuan, pastikan kita betul-betul tak mampu untuk berdiri tegak, barulah kita semayang duduk ataupun semayang atas kursi. Jangan semudah-mudahnya kita semayang atas kursi. Walaupun yalah, boleh lah kan, tapi seboleh-bolehnya kita semayanglah berdiri. Tak boleh benar tuan-tuan, itu memanglah duduklah atas kursi tu, tak pun duduk bawah. Kerana apa? Yalah, ada orang petikai, nampak dia elok Ustaz berjalan, dia tu semayang tak boleh dia berdiri, kan? Jadi ada orang tanya pada Tok Mufti. Tok Mufti kata tak semestinya orang yang boleh berjalan dia boleh berdiri dengan elok. Betul kan? Kita kan tahu orang punya masalah, kita kan tahu orang punya sakit. Ada orang senyum ya, rupa tak sihat tuan-tuan. Adakah kita kata orang senyum tu orang yang bahagia? Memanglah salah satu tanda orang bahagia senyum, tapi tak semestinya orang senyum tu bahagia. Boleh jadi dia gila tuan-tuan, dia senyum pun dia gila tuan-tuan. Jadi tak semestinya orang yang berjalan orang tu sihat. Boleh jadi orang tu berjalan, dia boleh berjalan tapi dia tak sihat. Maksud tak sihat tu dia tak boleh berdiri dengan betul untuk sembahyang, kan? Kau tak boleh pakai dia punya tu. Boleh lah kan? Sebab payah juga kita nak ukur kebolehan seseorang tu berdiri dalam sembahyang. Ada tu lagi tuan-tuan, elok naik motor Ustaz, mencelinap naik motor dia tu. Itu sembahyang tak boleh dia berdiri dia tu. Macam-macam lah kan. Macam-macam kan. Saya pun jumpa macam-macam orang. Tapi betul lah, kadang-kadang tu tak masuk di akal pula kan. Buat lain boleh, tapi sembahyang tak boleh lah berdiri. Kalau dipikirkan logik betul tu. Jalan boleh, naik motor boleh, naik kereta boleh, tumbang ke lembu boleh tuan-tuan. Dia paling handal naik lembu, tumbang lembu tu. Sembahyang zuhur tak kursi tuan-tuan. Itu kalau fikir negatif lah. Tapi macam saya katakan tadi lah, boleh jadi dia ada masalah kan, ada masalah pada berdiri qiyam untuk sembahyang. Itu rukun yang pertama, berdiri tegak, berdiri betul. Sikit ya. Berdiri tegak iaitu tidak condong sehingga ke tahap rukuk tanpa keuzuran. Bagi mereka yang berkuasa berbuat demikian dalam solat fardu. Kalau imam tu tua tuan-tuan, memang bongkok. Macam mana tuan-tuan? Imam tu tua kat kampung, memang bongkok tuan-tuan. Kan? Nak buat macam mana tuan-tuan? Dah itu yang ada umur 80, atuk diri tegak, habis tegak dah ni, dia kata apa tuan-tuan. Tuan-tuan nak jadi imam, orang tu nak jadi imam kan. Orang tu dia boleh diri tegak tapi tak nak pula. Ada Ustaz, tak sesuai lah imam tu jadi haji, tu jadi imam. Apa pula haji? Dia berdiri pun tak betul dia tu. Kita rukun sembahyang kan berdiri betul, berdiri tegak, dia berdiri tak betul dia tu. Saya fikir betul cakap lah tuan-tuan. Tapi dah memang orang tu bongkok kan, bongkok tua ke bongkok sakit ke, tu cerita lain lah. Cuma kalau ada imam yang sempurna, eloklah imam orang lain yang jadi kan. Ada imam muda, tak muda pun imam yang tua juga, tapi dia boleh berdiri tegak, dia dah jadi imam kan. Dia tak nak jadi imam, dia punya masalah. Tapi orang yang nak jadi imam, dia bongkok, dah itu yang ada. Jadi jangan condong kaki ke kanan ataupun bongkok. Perbezaan fuqaha meletakkan rukun berdiri betul, iaitu Imam Syirazi
dan lain-lain mendahulukan rukun berdiri betul ini daripada niat dan takbir, kerana niat dan takbir adalah dua rukun dalam solat secara mutlak, sedangkan berdiri betul adalah rukun dalam solat fardu. Imam Nawawi walau bagaimanapun meletakkan selepas niat dan takbiratul ihram. Itu dia punya kedudukan lah. Ada ulama meletakkan berdiri ini selepas daripada niat dan takbiratul ihram. Ada yang meletakkan berdiri betul dulu barulah niat dan takbiratul ihram. Kita pakai berdiri betul, itu niat dan takbiratul ihram. Cukup sekarang itu tuan-tuan. InsyaAllah nanti disambung pada rukun yang kedua, iaitu dalam semayang ni selepas berdiri betul, iaitu melafazkan niat ataupun niat semayang tu. Wallahu ta'ala alam. Saya mohon maaf sekali lagi. Ya Ji. Ya apa? Solat semayang juga lah, tapi dia pun dulu lama. Kedua, saya tengok sini orang semayang kursi yang bersandar tu kan, dia terus sandar, boleh tak Ustaz? Kursi yang kuil Hindu Malaysia tak mencukupi syarat untuk kita semayang di tempat selain pada masjid. Sebab kita mempunyai bilangan dan tempat-tempat masjid dan surau lah. Adapun dia contoh di tempat-tempat lain memang kadang-kadang terpaksa. Tapi di Malaysia memang tak boleh guna istilah tu lah. Kalau hujan kita berhenti kat kuil sembahyang, orang kuil tu pun hal-hal ni dia tak buat tu kan ni dia tu takkan dia pun apa dia tu kan. Jadi tak waktu solat ialah tu satu tu saya tak jumpa sebab mengapa kita perlu sembahyang di situ. Banyak tempat lain je lah, sebab kita bukan negara majoriti kuil tokong semua kan. Banyak tempat lain lagi, tepi jalan ada, tepi highway baru ni kan, orang balik Kelantan bonoh, semua bonoh main tepi jalan, tak apa lagi lah. Dia tak perlu lah untuk sembahyang dalam tu. Kalau tempat lain tu lain, punya wakil tu lain lah, cerita lain. Adapun kedua dia apa je? Kedua juga orang oh sakit, itulah sana kursi tu. Kalau dia tak larat, memang itu yang dia boleh lah. Dia sajuk tuan-tuan, dah lah dia duduk, lepas tu sandar pula kan, tak bertepatan lah dengan rukhsah yang diberikan tu, sebab kita asal kalau berdiri wajib berdiri, tapi sebab rukhsah itu sandar duduklah. Kalau tak boleh tuan-tuan, kalau sakit pinggang tu, slip disc kan, contoh dah tak boleh sandar lah, boleh lah. Jadi keringanan dan kebolehan itu berdasarkan kepada seseorang tu, dia subjektif lah, subjektif. Ada orang dia boleh turun, contohnya dia boleh turun rukuk dia 90 darjah kan. Ada orang tak boleh tuan. Bila dia turun 90 darjah rukuk, lututnya bengkok. Ada tak jumpa orang tu? Dia tak boleh. Kita suruh dia turun lagi. Tak boleh. Bila dia turunkan rukuk dia, lutut dia bengkok. Jadi tak betul lah kan. Jadi banyak kebolehan masing-masing tu mengikut kadar dan kesesuaian kemampuannya. Ya dia yang tahu. Wallahu ta'ala alam. Mohon sekali lagi tuan-tuan, nanti sambung lagi dengan tasbih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.